Semua sihat tak tu? Jangan lupa makan, okey? Okey. Jadi, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menghilangkan rasa mengantuk tu dulu, okey? Jom. Okey, jadi kita nyanyi lagu sama-sama, okey? Kan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, nanti adik ma iloi iloi, pulang bersama ma ilai ilai. Tenang tenang air di laut, simpan golek pun di tajuk, jadi tak kenang berbeda-beda, hati yang baik rasa dijunjung. Kan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, nanti adik ma iloi iloi, pulang bersama ma ilai ilai. Dari mana datang budaya, dari payah turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Ikan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, nanti adik ma iloi iloi, pulang bersama ma ilai ilai. Ikan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai, nanti adik ma iloi iloi, pulang bersama ma ilai ilai. Jadi mata tu dah segar ke belum? Harap-harapnya mata tu dah segar lah ya. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang fenomena semula jadi. Jadi fenomena apa yang kita akan belajar pada hari ini? Jadi fenomena yang kita akan belajar pada hari ini ialah fenomena banjir kilat. Pernah dengar tak? Banjir kilat. Mesti pernah dengar kan? Sebab apa berlakunya banjir kilat ni? Dan macam mana kita nak mengatasi masalah banjir kilat ni? Dan juga apakah kesan yang terdapat selepas banjir kilat ini? Okey? Jadi sekarang kita akan tengok eksperimen yang akan dijalankan terlebih dahulu sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut. Okey? Okey, jadi sekarang kita akan tengok perbezaan sewaktu dan selepas ada sampah sarap dengan tak ada sampah sarap. Jadi ni waktu tak ada sampah sarap. Kita tengok tu. Jernih je kan? Jadi sekarang kita akan tengok waktu ada sampah sarap. Kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, sekarang kita tengok waktu ada sampah sarap. Nampak tu? Air tak dapat mengalir dengan elok. Jadi sekarang kita akan tengok apa yang akan terjadi. Air semakin bertakung. Jadi sampah sarap pun berkeliaran. Nampak tu? Tersumbat kan? Dan berlaku banjir. Nampak tu? Air dah naik habis rumah. Tengok, semakin naik. Okey, macam mana video tadi? Best tak? Menarik tak eksperimen tadi? Apa yang ada dia nampak? Apa yang ada dia nampak? Parit tu dia jadi sempit. Lepas tu sampah sarap pun
banyak. Kenapa sampah sarap tu boleh jadi macam tu? Sebab kita ni manusia suka sangat buang sampah di merata-rata tempat dan tidak buang sampah di dalam tong sampah. Jadi sebab itulah berlakunya banjir kilat dan itulah faktornya. Okey. Okey, jadi punca yang seterusnya kenapa berlakunya banjir kilat adalah disebabkan hujan yang berterusan. Kenapa sebab hujan yang berterusan boleh banjir kilat? Okey, ini kerana hujan yang berterusan akan menyebabkan tanah-tanah semua runtuh. Okey, kenapa pula tanah runtuh? Sebab adanya pembalakan. Jadi, kenapa orang suka buat pembalakan? Sebab diorang nak bina rumah untuk perumahan baru. Jadi sebab itulah terhakisnya tanah dan sebab itulah berlakunya banjir kilat macam yang dekat video yang adik-adik tengok tadi kan. Nampak kan dia punya tanah tu sekali dengan air. Betul tak kotor kan air tu? Sebab itulah berlakunya hujan banjir kilat. Okey? Okey, jadi sekarang apa pula langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengelak daripada berlakunya banjir kilat ini? Yang pertama, kita kenalah membuang sampah di dalam tong sampah agar tidak berlakunya banjir kilat ini. Kenapa penting? Sebab kita nak mengelak daripada banjir itu berlaku. Jadi, kena buang sampah di dalam tong sampah, bukan di luar tong sampah. Okey? Okey, yang kedua pula, kita mestilah menyayangi hutan ataupun memelihara hutan. Kenapa kita kena menyayangi hutan? Sebab hutan itulah yang melindungi kita daripada tiupan angin monsun ataupun tiupan angin yang kuat. Sebab itulah kita kena sayangi hutan dan jangan buat pembalakan haram. Okey? Okey, yang seterusnya, pihak kerajaan juga perlulah menyediakan sistem peparitan yang luas. Jadi sebab itulah kalau parit yang sempit akan menyebabkan senang berlakunya banjir di dalam kawasan rumah tersebut. Okey, faham? Seterusnya, apa kesan yang terjadi jika kita tidak mengikuti langkah-langkah tersebut? Yang pertama, mestilah tanam-tanaman di rumah kita akan musnah termasuklah dengan sumber pendapatan kita. Contohnya seperti padi, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Semua tu akan musnah. Okey? Jadi yang kedua, kemusnahan harta benda kita. Contohnya macam kereta dan televisyen, peti ais dan sebagainya. Semua tu akan musnah jika berlakunya banjir kilat ini. Yang ketiga pula akan berlakunya kematian seperti haiwan-haiwan, manusia. Macam mana manusia boleh mati? Sebab daripada penyakit. Penyakit-penyakit tu adalah penyakit-penyakit yang sangat bahaya. Sebab itulah kita kena memelihara hutan kita agar tidak berlakunya banjir kilat. Dan kita juga pastikan membuang sampah di dalam tong sampah. Dan juga tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mencemarkan alam sekitar kita. Okey? Okey, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang adik-adik dapat? Adik-adik dapat kita mestilah yang pertama membuang sampah di dalam tong sampah. Okey? Yang kedua, kita mestilah memelihara hutan semula jadi. Dan yang ketiga, kita mestilah tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan menyayangi harta benda kita. Okey? Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.